Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa'a Allah ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa'a Allah kariha Allahu liqa'ah. Faqultu ya Nabi Allah, akarahiyatul maut? Fakulluna nakrahul maut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laysa kadhalik, walakin al-mu'min idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa' Allah fa ahabba Allahu liqa'ah, wa innal kafir idza busyira bi 'adzabillahi wa sakhatihi kariha liqa' Allah wa kariha Allahu liqa'ah. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Siapa suka jumpa Allah, Allah suka jumpa dia. Wa man kariha liqa' Allah kariha Allahu liqa'ah. Siapa tak suka jumpa Allah, Allah pun tak suka jumpa dia. Faqultu, Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah tak faham bila Nabi kata siapa suka jumpa Allah, Allah suka jumpa dia. Siapa tak suka jumpa Allah, Allah tak suka jumpa dia. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata macam tu, Aisyah tak faham. Aisyah tanya Nabi, dia kata, ya Nabi Allah, akarahiyatul maut fa kulluna nakrahul maut. Aisyah kata, ya Rasulullah, adakah maksud siapa suka jumpa Allah, Allah suka jumpa dia? Siapa tak suka jumpa Allah, Allah tak suka jumpa dia? Adakah maksud dia kita tak suka mati, sedangkan mati itu ialah jumpa Allah? Maknanya kalau macam tu, Aisyah kata, saya rasa semua orang tak suka mati. Jadi adakah dengan kerana itu Allah tak suka kita? Aisyah faham macam tu. Mati tu jumpa Allah. Siapa manusia dalam dunia ni yang suka mati? Mai malam nisfu Syaban baca Yasin 3 kali. Pasal apa baca Yasin 3 kali? Pasal salah satunya minta panjang umur. Maksud dia apa dia? Tak mau mati. Manusia kalau boleh, dia nak hidup tungkat langit, dia tak mau mati. Maksudnya dia tak suka mati, dia tak suka jumpa Allah. Adakah itu maksud dia? Dia kata kalau itu maksud dia, habislah kita. Kita semua tak suka mati. Maknanya kita tak suka jumpa Allah. Maknanya Allah tak suka jumpa kita. Adakah itu maksud dia? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
laisa kadzalik. Nabi kata dah, itu faham yang salah, bukan itu maksud dia. Walakin al-mu'min idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah fa ahabba Allahu liqa'ah. Nabi kata, cerita dia macam ni. Kalau sekiranya satu orang itu dia satu orang yang mukmin, dia satu orang yang beriman kepada Allah, bila menjelang saat sakaratul maut, bila mai saat dia lagi satu detik dia nak mati, bila dia mai saat dia lagi satu minit dia nak mati, bila mai saat yang kritikal itu, busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi. Kalau dia orang yang beriman, pada saat kritikal itu Allah Subhanahu wa taala akan bagi dia nampak belas kasihan Allah kepada dia. Allah akan bagi dia nampak keredaan Allah pada dia, dan Allah akan bagi dia nampak syurga Allah yang nak jadi tempat tinggal dia. Nabi kata semua orang bila dia dekat nak mati, dalam saat-saat kritikal, dalam waktu-waktu kecederaan itu, dalam masa seminit lagi dia nak mati itu, pada masa itu Allah angkat hijab. Dia dah nampak dah ni, saat lagi satu detik lagi satu minit lagi dia nak mati, saat lagi dia nak pergi ke mana, Allah dah angkat hijab, dia nampak dah. Kalau sekiranya dia orang yang beriman kepada Allah, idza busyira bi rahmatillah, apabila digembirakan dia dengan rahmat Allah, pada masa tu dia nampak dah betapa Allah sayang dia. Wa ridwanih, pada masa tu dia nampak dah rupa-rupanya dia terpilih untuk jadi orang yang Allah redha dia. Wa jannatih, dan kemuncaknya dia dah nampak dah, kata rupa-rupanya Allah sudah tik nama dia untuk ke syurga. Pada saat itu, dekat nak mati itu, apabila diangkat hijab, apabila dia nampak semua janji-janji Allah ni, ahabba liqa Allah, pada masa tu hati dia suka nak mati, nak jumpa Allah. Pasal apa dia suka? Pasal dia tahu sat lagi dia akan dapat ni segala-gala yang selama ni dia duk dengar saja dalam Quran, dalam hadis. Selama ni dia duk dengar saja ayat Quran cerita pasal syurga. Selama ni dia duk dengar saja hadis Nabi cerita tentang nikmat syurga. Sat lagi dia akan dapat benda tu. Bila dia nampak segala janji-janji benar Allah Subhanahu wa taala, ahabba liqa Allah, pada masa tu hati dia suka untuk nak jumpa Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabballahu liqa'ah, dan Allah suka nak welcome, nak sambut dia untuk kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Nabi kata, wa innal kafir, Nabi kita sedangkan orang yang nak mati itu kalau dia kafir. Kafir maksud dia orang engkar, bukan maksudnya kafir bukan Islam dah. Wal kafir maksudnya orang yang engkar, sama ada dia engkar, dia kafir, dia tak jadi orang Islam, ataupun dia mengaku Islam tapi dia mengengkari perintah Allah dalam Quran. Orang-orang yang macam ni, orang-orang yang Allah bagi dia 50 tahun, Allah bagi dia 60 tahun, Allah bagi dia 70 tahun, Allah bagi dia 80 tahun, dia isi masa 80 tahun tu dengan mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Idza busyira bi'adzabillah wa sakhatih kariha liqa Allah wa kariha Allahu liqa'ah. Bila sedetik lagi dia nak mati, Allah angkat hijab, dia nampak dah apa benda dia nak dapat sekali lagi. Dia nak dapat azab Allah Subhanahu wa taala. Lagi seminit nak mati, dia nampak dah api menyala, duk ada duk tunggu dia. Wasakhati, dan dia nampak dah kemurkaan Allah duk tunggu nak cekau dia. Dalam keadaan yang macam tu, kariha liqa Allah, dia tak
mau jumpa Allah, dia tak mau mati. Pasal mati adalah permulaan kepada azab dia. Wa karihallahu liqa'ah. Allah juga tak suka untuk nak sambut kedatangan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis itu dapat kita faham bahawa sakratul maut itu sangat getir. Saat kematian itu sangat menakutkan. Saat kematian itu adalah saat yang sangat kritikal yang menentukan kesudahan kita, kesudahan episod hidup kita di dalam dunia. Dan pada ketika itu kita akan tahu actually kita ni siapa. Allah bagi kita 50 tahun, Allah bagi kita 60 tahun, Allah bagi kita 70 tahun. Ikhlaskah kita dalam beragama ini? Ataupun 70 tahun itu kita isi dengan kita buat wayang di depan manusia, sedangkan hati kita engkar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu, pada ketika itu, kita tahu kita siapa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, kata dia, innamal a'mal bi khawatimiha kal wi'a idza taba a'lahu taba asfaluhu wa idza khabusa a'lahu khabutha asfaluhu, atau kama qal. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan itu hadis hasan. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya setiap amal perbuatan yang kita buat hari-hari ini, last sekali dia akan tengok ending kita. Ni hari-hari ini kita daripada pagi pukul 5, 5:30 kita celak mata, kita sembahyang tahajud 2 rakaat, kita sembahyang subuh, kita buat qabliyah subuh, kita sembahyang subuh, kita baca Quran, kita pergi kerja, aktiviti yang kita buat sepanjang hari itu adalah rutin kita. Tetapi hak important, hak penting ini ialah apa dia? Nabi kata bi khawatimiha, ending esok yang penting. Last hidup kita esok, yang tu yang very important. Nabi kata kalwi'a, kalau nak diumpamakan, dia macam bejana ayam, labu ayam yang Kuala Kangsar ada banyak tu, labu ayam. Nabi kata dia macam bejana ayam, macam labu ayam. Idza taba a'lahu taba asfaluhu. Ayak yang ada dalam bejana tu, kalau ayak di atas elok, maknanya sampai ke bawah ayak tu elok. Nabi kata. Wa idza khabutha a'lahu khabutha asfaluh. Nabi kata macam itulah, kalau ayak di atas tengok berkelemuk kotor, maknanya the whole ayak itu kotor. Hidup kita macam tu. Kalau ending kita tak elok, puasa habis. Maka kesudahan kita itu sangat perlu dijaga. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allahu bi'abdin khaira ista'malahu qalu wa kaifa yasta'miluhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuwaffiquhu li'amalin salih qabla mautih. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, iza aradallahu bi'abdin khairah, kalau Tuhan nak satu orang jadi bagus, kalau Tuhan dia tik satu, Ahmad tik, dia ni jadi bagus, ista'malahu,
Allah akan jadikan dia ni beramal. Nabi kata begitu. Allah bila dia dah pilih satu orang nak bagi dia ni jadi orang bagus, Allah akan jadikan dia ni satu orang yang beramal. Qalu kaifa yasta'milu. Sahabat bila dengar Nabi kata macam tu, sahabat minta further penjelasan, minta Nabi clarify benda ni. Apa maksud kalau Allah nak satu orang tu jadi baik, Allah jadikan dia satu orang yang beramal? Apa maksud dia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaffiquhu li'amalin salih qabla mautih. Maksud Allah bila dia mau satu orang jadi bagus, jadi baik, Allah jadikan dia satu orang yang beramal. Maksud dia ialah Allah bagi taufik. Tuan-tuan bisa dengar orang kata wabillahi taufiq wal hidayah. Hidayah petunjuk, taufik kesungguhan untuk nak buat baik. Dia tak sama. Kita mula-mula minta, ya Allah bagilah dekat aku hidayah. Kita sudah dapat hidayah, sudah jadi orang, tapi tak ada kekuatan untuk nak buat baik. Bila Allah bagi taufik, kita sudah dapat strength untuk nak buat baik. Nabi SAW kata, apabila Allah nak satu hamba tu jadi baik, Allah jadikan dia ni satu orang yang kuat beramal. Sahabat kata, Allah jadikan dia kuat beramal tu maksud dia apa? Nabi kata, yuwaffiquhu li'amalin salih. Allah jadikan dia ni mendapat taufik untuk nak buat amal salih, untuk buat benda baik. Bila? Qabla mautih. Sebelum hari mati dia ubah jadi orang baik. Walaupun cerita dulu, walaupun cerita lama, dia ada banyak masalah. Tapi kalau Allah pilih dia jadi orang baik, tuan-tuan, dia main umur 55, dia main umur 60, dia main umur 65, tiba-tiba dia berubah, tiba-tiba dia nampak satu change pada diri dia, satu perubahan pada diri dia. Tiba-tiba dia jadi satu orang yang gigih melakukan ibadah, dan dia mendapat husnul khatimah. Bila itu dapat dekat dia, maknanya dia sudah terpilih untuk menjadi hamba Allah yang baik. So ending itu sangat penting, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis yang lebih jelas, riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la alaikum an ta'jabu bi ahadin hatta tanzuru bima yukhtamu lah. Fa innal 'amil ya'malu zamanan min umrih aw burhatan min dahrih ya'malin salih bi'amalin salih. Law mata 'alaihi dakhala al-jannah thumma yatahawwal fayamalu amalan sayyi'ah. Kata Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, la alaikum an la ta'jabu bi ahadin hatta tanzuru bima yukhtamu lah. Nabi kata, hampa jangan rasa kagum dengan satu-satu orang sehinggalah hampa tengok ending dia macam mana. Nabi kata, hampa lagi kawan tu duk hidup, jangan kagum lebih-lebih, pasal kita tak tahu ending dia macam mana. Macam mana kita tak tahu ending kita macam mana. Satu orang yang kita nampak dia bagus, kita nampak dia hebat, kita nampak dia macam dihormati, dia ni satu respected person di dalam masyarakat kita. Nabi kata apa? Nanti dulu, hampa jangan terlampau kagum pada dia, jangan lagi, sehinggalah bila hatta tanzuru bima yukhtamulah, sehinggalah last hidup dia, sampai ending dia macam mana. Kalau ending dia bagus, baru kita bagi respect pada dia. Selagi tak sampai ujung, tak tahu. Siapa kata? Nabi SAW kata benda ni.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal 'amil ya'malu zamanan min umrih aw burhatan min dahrih bi'amalin salih law mata alaihi dakhala al-jannah. Nabi kata ada satu manusia yang kita tengok dia ni seumur hidup dia nampak dia beramal dengan amal saleh. Lau mata alaihi, kalau ditakdirkan dia mati masa tengah dia duk buat amal soleh tu, kalau dia mati masa tu, dakhalal jannah. Nabi kata dia dapat syurga. Cantik. Summa yatahawwal. Nabi kata tapi jaga baik-baik. Ada orang kebanyakan hidup dia kelihatan sangat soleh, sampai satu stage dalam hidup dia sampai pada satu nuktah dalam hidup dia, summa yatahawwal, tiba-tiba dia tukar, dia change jadi tak elok. Na'udzubillahi min zalik. Fayamalu amalan sayyi'ah, start daripada tu dia buat kerja tak elok. Masya Allah tuan-tuan, duduk dengan mak, duduk dengan pak, daripada awal bagi masuk taski, bagi masuk pasti, bagi masuk pusat asuhan Islam, dia membesar wa nasya'a fi ibadatillah, dia membesar dalam keadaan beribadah kepada Allah, masuk sekolah agama, keluar kerja dan sebagainya. Dia satu orang yang cantik sampai umur pencen dia okey lagi. Apakah satu benda sudah jadi dekat dia, umur 65 dia tukar. Na'udzubillahi min zalik. Umur 65, masa itu sudah masa kecederaan. Time tu dia tukar. Time tu baru dia kenal dunia. Time tu baru dia nampak segala lubang-lubang yang ada dalam dunia ni. Time tu baru dia nampak peluang ada di sana sini. Time tu tiba-tiba dia jadi greedy, dia jadi satu orang yang tamak halobah. Tiba-tiba 60 tahun, 65 tahun yang selama ni rekod dia cantik, dia tutup, dia tak tepi, dia start satu cerita tak elok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, siapa kata benda ni? Nabi SAW kata benda ni. Ada manusia jadi macam tu. Dah sampai di saat-saat yang tak sepatutnya dia tukar jadi tak elok, dia memilih untuk tukar jadi tak elok. Dia pilih untuk tukar. Maka pada ketika itu dia terlepas peluang yang disebutkan tadi. Wa innal 'abda la ya'malu al-burha min dahrihi bi'amalin sayyi law mata 'alaihi dakhala an-nar. Nabi kata ada pula satu kes lagi, satu orang daripada awal ni lain kerja tak ada melainkan kerja jahat yang dia buat. Summa yatahawwal, tiba-tiba mai satu peringkat umur tukar jadi orang bagus, jadi orang baik. Fayamal amalan salihan, amalan yang dia buat tidak ada lain melainkan amal yang salih. Wa iza aradallahu bi'abdin khaira, inilah yang dimaksudkan. Nabi kata apabila Allah nak satu orang tu jadi bagus, jadi baik, ista'malahu qabla mautih, Tuhan akan ubah dia bagi jadi dia ni orang yang beramal sebelum mati dia. Sahabat tanya, wa kaifa yasta'milu, macam mana yang kata Tuhan bagi dia jadi orang yang kuat beramal ni? Nabi kata yuwaffiquhu li'amalin salih, Tuhan bagi taufik kepada dia untuk buat amal yang salih. Summa yaqbiduhu alaih, bila dia dah tukar jadi baik, dia buat amal baik, ketika itu Allah cabut nyawa dia, kesudahan yang cantik untuk dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu sebab kita kena selalu doa. Tadi pun tu imam baca doa lepas sembahyang tadi, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, ya Tuhan, bagilah kami ni dapat ending, dapat kesudahan yang elok. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, janganlah kami ni dapat kesudahan yang buruk dalam hidup kami.
Dalam sebuah hadis riwayat pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Faqultu ya Rasulullah amanna bik wa amanna bima ji'ta bih fahal takhafu alaina ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am innal qulub baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha, atau kama qala, hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Anas bin Malik, tuan-tuan, kita cerita banyak kali. Anas daripada kecil-kecil Nabi hijrah mai Madinah, mak dia bawa pergi bagi dekat Nabi, ya Rasulullah, aku tolong jadikan anak aku ni khadam. Ambil 9 tahun, satu riwayat kata 10 tahun. Celak mata sampai pejam mata tidur, dia menjadi khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ambil tahu, dia urus, dia berkhidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia banyak riwayat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul. Anas kata, aku banyak masa duduk dengan Nabi. Nabi ini cukup banyak berdoa. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Anas kata, aku spend masa, aku habiskan masa dengan Nabi ini cukup lama. Satu benda yang telinga aku selalu dengar, Nabi bila doa, doa ni Nabi tak tinggal. Apa dia? Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang boleh bolak-balikkan hati, wahai Tuhan yang boleh twist hati manusia, wahai Tuhan yang boleh ubah-ubah hati manusia, thabbit qalbi ala dinik. Nabi kata, ya Allah, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah, minta pula bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 10 kali, bukan 20 kali. Anas kata apa? Nabi cukup banyak sebut doa ni. Nabi minta apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam minta supaya Allah tetapkan hati dia di atas agama Allah. Kalau Nabi tiap-tiap hari minta, kita ni siapa, tuan-tuan? Anas bin Malik apabila dia tengok benda ni, Nabi ni redundantly berulang-ulang kali duk minta kepada Allah supaya Allah tetapkan hati di atas agama Allah, sampai dia naik cemas. Kalau Nabi duk minta macam tu, kita siapa? Dia naik cemas. Adakah Nabi minta tu bukan untuk Nabi, tetapi untuk kita, umat Nabi? Dia duk main macam tu punya fikir. Faqultu, maka Anas kata dekat Nabi, ya Rasulullah, dia kata amanna bik, dia kata, ya Rasulullah, Tuan jangan takut, kami beriman dengan Tuhan Tuan. Kalaulah yang Tuan duk minta tu untuk kami, Tuan bimbang, Tuan khawatir kami ini jadi orang yang tinggal agama Islam ke apakah, Tuan jangan bimbang. Pasal apa? Pasal amanna bik, kami beriman dengan Tuhan kau. Wa bima ji'ta bih, bahkan kami beriman dengan Quran yang Allah bagi mai sekali dengan Tuan. Kami beriman dengan Allah, kami beriman dengan Quran. Tuan jangan bimbang. Anas kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahal takhafu alaina? Anas kata, adakah Tuan bimbang, adakah Tuan khawatir tentang kami ni? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Nabi kata, ya, aku bimbang dengan hangpa. Nabi kata, Anas, hang tanya aku awak bimbangkah dengan umat aku ni? Aku jawab. Nabi kata, qala na'am. Nabi kata, ya, aku bimbang.
Kalau sahabat Nabi hidup sama zaman dengan Nabi pun Nabi bimbang, kita tuan-tuan 1400 tahun dah Nabi tinggal kita. Islam ni pun kita dah jadi macam orang buta pegang gajah. Ada kawan pergi pegang gajah tang perut, dia duk kata Islam ni lagu perut. Ada orang hak pergi pegang tang ekor, dia duk kata Islam ni macam ekor. Ada orang hak pergi pegang tang kaki, dia duk nampak Islam ni macam rupa kaki. Dia tidak melihat Islam dalam rupa yang global. Dia tidak melihat syumuliyatul Islam. Dia tidak melihat kesyumulan ataupun kesempurnaan Islam. Dia melihat Islam dari juzuk-juzuk yang tertentu. Dia melihat Islam dari segi sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah. Dia tak tahu kata Islam ini bukan sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, baca Quran, zikir sahaja. Bahkan Islam ini dia mencangkupi seluruh hidup manusia. Yang kata Islam ini dia bukan sahaja suruh kita baca Quran. Yang kata Islam ini dia bukan suruh kita main duduk di masjid saja. Tapi yang kata Islam ini dia nak menyusun kehidupan manusia. Islam mai dengan package yang sempurna. Islam mai dengan package ekonomi. Islam mai dengan package undang-undang. Islam mai dengan package pentadbiran. Islam mai dengan package pendidikan. Kalau kita ambil Islam ni semua sekali, kita akan nampak manehnya Islam ini. Tapi oleh kerana Nabi dah tak ada dengan kita pada hari ini, maka kita mendapat Islam daripada sudut-sudut yang tertentu. Maka kita melihat Islam ini bukan satu agama yang boleh kita pegang, yang boleh tunjuk kita jalan untuk hidup, yang boleh tuntun kita pergi sampai syurga. Kita tidak nampak Islam macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila Anas bin Malik kata dekat Nabi, dia kata fahal takhafu alaina ya Rasulullah, Tuan bimbang kat kami kah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Nabi kata, ya, aku bimbang dengan hampa ni. Aku duk ada tak apa, aku tak ada esok ni, apa nak jadi kat hampa ni? Innal qulub baina usbu'aini min asabi'illah. Nabi buat satu perumpamaan. Nabi kata hati manusia, hati manusia ni umpamanya macam duduk celah-celah jari Allah. Perumpamaan. Macam orang pegang duit 5 kupang, dia boleh main kot jari dia. Dia boleh pusing-pusing duit tu di celah jari dia. Hati manusia ni duk ada dalam genggaman kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah boleh bolak-balikkan hati manusia sebagaimana yang dia mahu. Manusia boleh sekali nampak sangat beriman, sekali nampak hura atau hura. Manusia boleh nampak sekali nampak dia macam cinggir punya kaki, tak tahu dia jadi orang yang sangat beriman kepada Allah. Boleh jadi. Possibility untuk berlaku perubahan daripada orang baik kepada tak baik, daripada tak baik kepada baik, possibility dia, kemungkinan dia sangat tinggi. Maka kerana tu Nabi kata hampa mau selalu duk doa, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Tuhan, Tuhan yang boleh ubah-ubah hati manusia, tolonglah tetapkan hatiku di atas agamamu. Aku tak mau hal lain, aku mau keredaanmu. Kesimpulan dia yang pertama, kita ni bukannya siapa-siapa. Maksudnya kita bukan orang hebat mana pun. Banyak-banyaklah minta tolong kepada Allah. Yang kedua, banyak-banyakkanlah berdoa kepada Allah, minta belas kesian Allah ada kat kita, minta rahmat Allah ada pada kita, minta selamat dunia, apatah lagi akhirat, Allah bagi kepada kita. Yang ketiga, lipat gandakanlah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mohon supaya diberikan keikhlasan dalam beramal. Minta supaya kita ni jadi ada semangat nak buat ibadat, dan minta Tuhan tolong bagi ikhlas kepada kita. Yang keempat, berbaik sangkalah sesama manusia.
apatah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sangka kat orang, tak mau dia ingat macam-macam. Yang kelima, doa banyak-banyak agar kita dianugerahkan husnul khatimah. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21, muka surat 78. Muka surat 78. Masalah sambung hak bulan lepas, menahan perempuan daripada kahwin itu ada berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita ada orang pergi tahan perempuan daripada kahwin ni bukan baru, zaman Nabi dah ada jadi. Sampai menjadikan turun ayat Quran tegah daripada Allah buat yang demikian itu. Oleh kerana benda tu jadi pada zaman Nabi, turun ayat tegah perbuatan itu. Seperti mana tersebut khabarnya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Ma'qal bin Yasar. Dia ada dua bacaan. Boleh baca Ma'qal, boleh baca Ma'qil. Dia ada dua. Dia kata an Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu annahu zawwaja ukhtahu rajulan minal muslimin ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu, bahwasanya mengahwinkan Ma'qal akan adik perempuan dia dengan satu laki-laki daripada kalangan orang Islam. Ma'qal bin Yasar ada satu adik perempuan, dia bagi adik perempuan dia kahwin dengan satu orang. Dan kawan ni pula seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Asim bin Adi radhiyallahu anhu. Dan adalah Ma'qal mengahwinkan saudara perempuannya itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Nabi duk ada lagi masa tu, dia bagi adik perempuan dia kahwin. Yakni cakapnya itu ialah wali yang menikahkan saudara perempuannya itu. Nama adik dia Jamilah. Orang Arab kelebuh nama Jamilah habis. Jamilah ni maksud dia apa tuan-tuan? Beautiful. Beautiful. Jamilah. Kata Ma'qal lagi, fakanat indahu ma kanat thumma talaqaha tatliqah lam yuraji'ha hatta qadatil iddah. Maka jadilah adik perempuan yang dikahwinkan itu tinggal dengan suami dia dengan elok untuk beberapa lama. Kemudian mentalak akan dia oleh suami itu, akan talak yang tiada rojok ia akan dia, sehinggalah habis iddahnya. Ma'qal ada adik perempuan, dia bagi adik dia kahwin dengan satu orang laki-laki yang juga sahabat Nabi, iaitu nama Asim bin Adi. Menikah elok, satu tempoh masa hidup elok, rukun damai, rukun negara semua. Mai satu hari jadi hal cerai. Ini berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada hari bercerai dia tak rajak, sehinggalah perempuan ni 3 kali suci. Iddah raja'i 3 kali, perempuan ni datang haid dan suci 3 kali suci, dia tak rajak. Bila sudah habis iddahnya, maka datanglah antara keduanya itu gila kasih. Gila kasih maksud apa tuan? Gila talak. Orang bagi tempoh 3 kali suci, kok nak rojok, nak baik balik dalam tempoh tu, tak gaduh buat apa dah, cuma pi habang kata aku rojok balik dekat hang, dia ni pun angkat kata very good, nikah balik. Tak ada masalah apa, balik sebagai suami isteri. Tapi dia tak rojok sehinggalah habis iddah. Dah lepas habis iddah, dia mai berkenan balik. Masing-masing mau balik menjadi suami isteri, bersama-sama bersatu dengan kahwin. Dua-dua, bukan kata laki-laki ni saja, perempuan ni pun sama. Dia duk teringat kat bekas bini dia, bekas bini duk teringat dekat bekas laki ni. Dua-dua ni sama. Maka itulah kata Ma'qal, fahawiyaha wa hawiyathu. Maka cintalah laki-laki, yakni suami saudaranya, akan isterinya dan mau kembali rojok,
dan begitulah juga cinta isterinya kepadanya. Dan bendanya itu berlaku sesudah habis iddah. Lelaki berkenan balik dekat bekas isteri, bekas isteri berkenan balik dekat bekas lelaki dia. Dua-dua ni duk jadi macam tu. Tetapi apa boleh buat lagi? Iddah sudah habis. Dia kata tak boleh rujuk dah, sebab 3 kali suci dah lepas. Tempoh masa untuk rujuk sudah expired. Tak boleh dah. Macam mana nak buat benda ni? Maka terpaksalah, jikalau nak balik bersama-sama menjadi suami isteri balik, maka kenalah meminang balik kepada walinya dan membawa balik mas kahwinnya. Maka bersama-sama, dengan kerana itu katalah Ma'qal bin Yasar, dia kata summa khatabaha ma'al khuttab, kemudian meminang suaminya itu, yakni pi kepada Ma'qal bin Yasar, abang kepada bekas isteri dia ni, bersama dengan orang-orang rombongan nak pergi meminang balik, meminang adik perempuan Ma'qal itu. Sebab dah tak boleh rujuk, dah habis dah tempoh rujuk, berkenan balik, kena start balik daripada awal. Bawa pula rombongan Cik Kiah, dia panggil rombongan Cik Kiah pi masuk meminang balik, jumpa balik wali dia, pi duk berpantun balik, kumbang apalah semua, duk kena start balik daripada awal, kerana nak meminang balik bekas isteri hari tu ni. Begitu. Bila sampai sahaja bekas ipar dia ini kepada Ma'qal bin Yasar itu dengan orang-orang yang mai dalam rombongan peminangan itu, dan bercakaplah sama-sama hal meminang itu, maka Ma'qal bin Yasar pun bercakap ia. Faqala lahu ya Luka'. Tuan-tuan, Luka' ni sekejap tuan-tuan tengok apa makna Luka' ni. Bila depan ni rombongan Cik Kiah ni mai, dia tengok balik muka ni bekas ipak dia ni, bekas adik ipak dia. Dia tengok-tengok Ma'qal ni pun satu sintang punya kaki juga. Bila mai Syekh ni, dia panggil apa? Dia panggil ya Luka', dia panggil. Dengar pun teruk dah tu, Luka' ni. Sekejap lagi tengok apa maksud dia. Faqala lahu ya Luka' akramtuka biha wa zawwajtukaha fatallaqtaha. Mula dah. Maka berkatalah Ma'qal kepada bekas adik ipaknya itu, dia kata ya Luka', maksudnya wahai orang yang hina dina. Dia kata tu dia maksud Luka'. Lepas ni kalau marah kat orang panggil Luka' semua kan, ya Luka' dia panggil. Dia kata wahai orang yang hina, dia kata dekat bekas adik ipang dia, ya Luka', wahai orang yang hina dina, telah aku muliakan engkau daripada orang lain yang datang meminang saudara aku, adik aku ni. Dia kata aku nak abang ke hang hari ni. Dia main Syekh, dia naik Syekh. Dia kata Luka', hang tahu tak, dia kata adik aku ni, dia kata bukan koman sangat tau, bukan hang seorang aja tahu main meminang dia dulu. Hang tahu berapa ramai orang main nak masuk meminang adik aku dulu. Hang tahu atas pada semua orang hak main meminang tu, semua aku tolak pergi ke tepi, aku ambil hang. Dia mula, hang ingat adik aku ni apa? Dia kata. Tuan-tuan boleh bayang nak muka dia masa tu? Ayat dia kita baca, kita boleh bayang muka dia macam mana. Luka', dia kata. Luka' ni leceh. Luka', dia kata, hang tahu berapa ramai yang duk main minta adik aku, semua aku reject, aku pergi terima hang. Hang tahu pasal apa aku terima hang? Pasal aku memuliakan hang, dia kata. Dan telah aku nikahkan hang dengan dia. Aku terima hang dan aku bagi hang menikah dengan dia, dengan adik aku. Tiba-tiba kamu talak dia, dia kata. Punya aku bagi kemuliaan dekat hang, hang pergi buat tahana kat adik aku. Dan kamu tinggalkan adik aku, bercerai berbulan-bulan sehingga habis iddah dia. Kamu tidak rujuk dia. Sudahlah kamu cerai dia, 3 bulan duk ada untuk tempoh hang rujuk, hang tak rujuk. Bila benda ni dah expired, dah habis dah tempoh rujuk, hari ni hang mai dengan muka temonye-monye. Yang tu saya tambah, tak ada lah ni. Dia kata hari ni hang mai dengan muka tak malu, dia kata.
Maka tidaklah patut sekali kamu buat yang demikian itu. Dia kata hang ni memang tak patut, tak guna punya orang. Hak tu pun saya tak mahu. Dia kata hang tak patut buat macam ni. Tiba-tiba sekali dia kata kamu mai dengan orang-orang kamu nak balik adik aku menjadi isteri kamu. Tiba-tiba hari ni hang buat muka tak malu, hang mai minta balik adik aku lagi sekali. Dia kata. Dia marah. Dengan bersusah payah, pinang meminang nak buat akad nikah sekali lagi dan sebagainya. Hang ni memang leceh. Yang tu pun saya tambah. Ya hari itu duk ada 3 bulan tempoh hang boleh main rojok elok-elok, tak gaduh apa benda. Tak gaduh bawa rombongan, tak gaduh main duk baca pantun, tak gaduh apa pun tak. Hang main, abang kata hang nak rojok, benda ni settle. Hang tak ambil kesempatan dalam tempoh masa rojok, dalam tempoh masa raja'i itu, hang tak ambil kesempatan. Bila dah habis, hang mai, hang bawa rombongan satu kampung mai nak meminang adik aku lagi sekali. Apa punya orang hang ni? Lukak. Dia kata begitu. Maka tidaklah patut perbuatan kamu itu. Kata dia, wallahi la tarji'u ilaika abadan akhar ma alaik. Cengeh makal ni. Dia kata apa? Wallahi, demi Allah, tidak akan kembali adik aku kepada engkau sekali-kali. Dia kata no way kalau dalam bahasa hari ni. Dia kata no way, tak ada cara, tak ada jalan hang nak jadi adik ipar aku sekali lagi. Dan tidak aku beri balik kepadamu sampai akhir masa yang melalui atasmu, yakni sampai akhir ajalmu, aku tak akan bagi hang kahwin dengan adik aku lagi. Kalau hari ni punya marah, dia kata apa? Sampai mampu aku tak bagi hang kahwin dah dengan adik. Oh, yang tu bunyi kemas lagi. Dia kata sampai akhir ajal engkau. Tak sedap. Bunyi tak sedap. Dia kata lagu macam orang Pulau Pinang kata. Sampai mampu aku tak bagi dah hang kahwin dengan adik aku. Pagi sebiji itu keluar menonong-nonong kat pintu tu. Puas hati dia, dia boleh rembat bekas adik ipar dia ni macam ni. Ni yang kata Ma'qal bin Yasar ni. Bila didengar oleh mereka itu akan perkataan Ma'qal yang demikian itu, maka mereka itu pun pulanglah masing-masing ke rumah. Dengar yang mata belenang, cari pintu ke mana, tak ada, keluar ke tingkap, balik. Dia kata orang tua ni naik syekh. Dia kata, kerana apa upaya mau buat? Dia kata, nak buat ke mana? Pasal apa? Dia wali. Dia wali. Dia duk pegang tu, power tu, duk ada kat dia. Maka orang yang tidak memberi dan menahan berkahwin itu adalah wali bagi si perempuan itu. Kuasa wali. Siapa dia wali? Pak dia, tok wan dia, abang dia, adik laki-laki dia, ini semua wali. Depan ni semua kuasa kuat. Baik. Dan perempuan itu tiada boleh kahwin dan tiada sah akad melainkan dengan wali. Cerita dia tak boleh nak langkah ni depan ni semua. Maka tidak lain daripada mereka itu tinggal masing-masing duduk di dalam percintaan. Laki-laki cinta akan jandanya dan perempuan janda cinta berahi kepada suami yang mentalakkannya. Ayat tu yang kata Syekh Idris Al-Barbawi punya ayat tu. Nampak? Dia kata tinggallah mereka ni dalam keadaan cinta asmara. Kan? Ya ni lagu duk teringat kat bekas bini lagu macam mana duk teringat kat dia. Jadilah mereka ni dua-dua ni dah jadi macam tu. Jadi tak tahuan. Qala Ma'qal bin Yasar, maka kata Ma'qal bin Yasar, fa'alim Allahu hajatahu ilaiha wa hajataha ila ba'liha. Maka telah diketahui Allah Subhanahu wa taala akan hajat laki-laki tadi kepada jandanya. Pasal apa tuan-tuan? Sahabat Nabi, depa orang yang dekat dengan Allah. Bila dia duk try nak masuk melalui Ma'qal ni, nampak tak lipih. Dia buat apa tuan-tuan? 3 pagi, 4 pagi bangkit semayang. Mengadu kepada Allah. Mengadu. Bangkit pukul 3, pukul 4 pagi minta, ya Allah, engkau tahu macam mana menyesainya aku hari itu ni. Pergi jadi porak-peranda rumah tangga ni. Engkau tahu ya Allah macam mana aku menyesai. Ya Allah, engkau tahu macam mana kasih sayang aku kepada dia. Dia mengadu kepada Allah. Pengaduan dia ni didengari Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran dia apa tuan-tuan? Pengajaran dia kita ni, apa juga problem kita, jangan tinggal Allah. Jangan tinggal Allah.
Kita kadang-kadang bila ada satu problem, kita tak nampak Allah, kita tertinggal Allah. Kita duk cari jalan manusia. Kita pergi jumpa orang ni, kita pergi jumpa orang ni, kita pergi jumpa orang ni, jumpa orang ni. Tuan-tuan tengok tangan duk naik tu, tahu. Ada maksud tu. Daripada jumpa jiran kita jumpa kawan kepada jiran kita, jumpa. Tinggi ya tu. Sampai last kali jumpa orang besar, orang tinggi. Kita terlupa hak lebih besar daripada orang tinggi tu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terlupa. Kita tak minta dekat Allah, kita tak merayu dekat Allah, kita tak meratuh kepada Allah, kita terlupa kata ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang nak dengar rintihan kita. Kita terlupa. Berbeza dengan sahabat Nabi ni. Bila dia try tak boleh, dia balik, dia ambil ayat semayang, dia cari Allah di dalam munajat dia. Begitu. Maka tinggallah ia di dalam gila asyiknya kepada bekas isterinya dan mengadu segala penyakit berahinya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diketahui Allah akan janda itu pun berhajat kepada suami yang mentalakkan dia, oleh kerana termakan dia akan budi bahasa dan akal fikirannya. Masa nak bercerai tak ada nampak elok, tapi bila dah bercerai, dia ada masa yang cukup untuk muhasabah. Selalu rumah tangga ni macam ni. Dia masa nak bercerai tu kesuntukkan masa. Tak dan nak tenang fikiran, tak dan. Melainkan yang dia nampak depan mata dia ni buruk semata-mata. Kalau suami tengok bini dia ni, 1000 keburukan ada dekat bini dia. Yang bini ni tengok suami, 1001 keburukan ada kat laki dia. Pada masa tu, dua-dua kesuntukkan masa. Dua-dua duduk dalam kesempitan jiwa. Dalam keadaan yang macam tu, bercerai. Bila bercerai seminggu, bila bercerai sebulan, bila bercerai 3 bulan, bila dah bercerai 5 bulan, dia ada masa yang cukup untuk muhasabah, untuk cek balik. Oh, dia kata memanglah ada kesilapan, dia pun ada silap, kontu pun ada silap. Tapi dia kata macam ni punya silap tak sepatutnya sampai bercerai. Dia duk main lah, dia duk main. Bila dia rasional, bila dia waras, bila dia sudahlah, aku silap, aku nak baik balik. Ini cerita dia. Dia try pergi nak buat, tak lepas, dia cari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih mengetahui hakikat duduk perkara sebenar melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan aja yang tahu ikhlas hati dua-dua orang yang bercerai ni. Maka Tuhan pun turunkan larangan menahan perempuan yang mau kembali kahwin dengan bekas suaminya itu. Rintihan dia kepada Allah, Allah dengar. Allah turun satu ayat melarang perbuatan makal, yang melarang adik dia daripada balik ke dalam rumah tangga dengan bekas adik ipar dia. Masalah larangan Allah ke atas orang yang menahan perempuan yang mau berkahwin. Kata makal, apabila diketahui Tuhan antara kedua suami isteri tadi sama-sama berhajat, maka turunlah firman Allah, iaitu kata Ma'qal bin Yasar, fa anzalallahu ta'ala wa idza talaqtumun nisa fabalaghna ajalahunna ila qawlihi wa antum la ta'lamun. Ayat tu panjang, dia potong macam tu. Dan apabila sudah sekalian kamu talak akan isteri kamu dan telah cukup iddahnya 3 kali suci, fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradau bainahum bil ma'ruf. Maka janganlah sekalian kamu tahan. Sekalian kamu itu siapa? Wali. Janganlah wali tahan daripada depa ni berkahwin dengan suami yang mentalak dia dahulu, apabila sudah nampak redha meredai di antara mereka berdua. Ya, dah nampak dah dua orang ni dah menyesal dan nak baik balik. Jangan pergi duk tahan daripada baik balik. Setuju bersetujuan mereka itu antaranya, yakni antara laki bini itu,
dengan berbaik-baik dan elok pada syarak. Quran kata kalau dah berlaku perceraian, kalau dah habis iddah sekalipun, kalau mereka nak baik balik, jangan duk tahan mereka. Pasal apa? Pasal mereka ni dah ada persepahaman semula bagi mereka balik kepada suami isteri balik. Dan dia kata sudah nampak bersetujuan antara mereka itu, dan sudah nampak benda tu nak jadi elok pada syarak. Dzalika yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Tuhan kata begitulah, yakni dilarang kita daripada menahan orang nak berkahwin itu. Diberi jaga dan diberi ingat, jangan buat benda tu, jangan duk larang orang yang bercerai nak kahwin balik. Akan orang yang ada daripada kamu yang percayakan Allah dan percayakan akhirat. Tuhan kata kalau betul hang beriman dengan Allah, hang beriman dengan hari akhirat, kalau ada rumah tangga yang bercerai nak baik balik, jangan tahan, jangan halang. Tuhan kata kerana orang yang mukmin itulah yang mengambil faedah ingatan dan ajaran Tuhan kepada dia, kerana tahu dia akan hari akhirat itu ialah hari balasan orang buat baik dan orang buat jahat. Kalau kita beriman, orang nak buat baik kita pergi duk halang. Kalau betul kita beriman, kata di sana ada hari akhirat, Tuhan akan balas orang buat baik dengan kebaikan, Tuhan akan balas orang buat dosa dengan azab. Kalau kita percaya benda tu, kita jangan pergi duk tahan orang daripada orang nak buat kebaikan. Zalika azka lakum wa athhar. Tuhan kata demikian itu, yakni meninggalkan, menahan perempuan daripada berkahwin itu lebih baik bagi sekalian kamu dan lebih suci bagi sekalian kamu dan bagi mereka itu. Bagi orang yang bercerai baik balik, itulah perbuatan yang paling baik. Tuhan kata begitu. Kerana tiada takutkan atas dua laki isteri itu tohmah dan syak. Pasal apa? Pasal dia boleh jadi fitnah. Mereka pernah jadi laki bini, bila mereka bercerai, lepas tu mereka nak baik balik, ada orang duk halang tak bagi. Jaga baik-baik, fitnah sangat besar. Pasal apa? Pasal dia ni bekas laki dia ni bekas bini dia. Jaga baik-baik. Orang yang tak ada sangkut paut laki bini boleh pergi duk sangkut macam-macam benda karut, ini kan pula bekas suami dan bekas isteri. Macam-macam fitnah duk ada di depan pintu dia. Tuhan kata jangan sampai pergi jadi tohmah dan menjadi satu syak kepada mereka dengan sebab pertalian antara mereka itu, bekas suami dan bekas isteri. Dia kata wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tuhan kata bermula Allah Ta'ala tahu akan barang yang apa yang elok dan patut pada pekerjaan kamu, sedangkan kamu tak tahu apa yang elok dan apa yang patut. Tuhan kata Tuhan lagi tahu daripada kita. Kalau kita duk nampak depa ni baik balik tak bagus, Tuhan kata bagus. Jangan kita kata kita lebih tahu pada Tuhan. Sudah tentu Tuhan lebih tahu daripada kita. Dan kalau begitu, dia kata tinggalkanlah pandangan dan tilikkan dan fikiran kamu. Tinggalkan hang punya fikir. Kita punya fikir apa? Aku tak percayalah dekat budak ni. Kalau dia menikah balik pun esok dia nanti buat tahanan lagi kat adik aku. Itu kita punya fikir. Tinggalkan fikiran itu. Pakai hak Tuhan. Tuhan kata baik balik itu yang lebih baik. Begitu. Dan dia kata junjung apa suruh Tuhan itulah yang lebih baik. Kata rawi hadis itu, falamma sami'aha ma'qil atau ma'qal qala sam'an li rabbi wa ta'atan. Tu dia yang kata sahabat Nabi itu. Maka tak kala dengar akan ayat Quran turun akan perihal dirinya. Bila turun ayat itu, Nabi panggil dia. Nabi kata ma'qal, Allah sudah turun ayat tegur hang. Betul tak betul adik hang bercerai? Betul tak betul adik hang nak baik balik dengan bekas adik ipar hang? Betul tak betul? Nabi tanya. Dia kata betul. Betul tak betul hang halang mereka daripada kahwin balik? Betul tak betul? Dia kata betul. Nabi baca ayat tadi. Bila Nabi baca ayat tadi, bagi Ma'qal dengar ayat tu, terus berkata Ma'qal, aku dengar dengan sehabis-habis dengar akan perintah Tuhan aku ini, dan aku junjung akan sehabis-habis junjung. Tu dia yang kata sahabat Nabi. Dia kata apa? Dia kata sam'an li rabbi wa ta'atan. Sama macam kita kata apa? Sami'na wa ata'na. Tu sahabat Nabi. Kalau ini Quran, kalau ini Tuhan kata sami'na wa ata'na. Sam'an wa ta'atan. Aku dengar apa yang Tuhan kata dan aku pasti akan taat. Aku pegang
ayat ini. Summa da'a, sambung hadis tu, summa da'ahu faqala uzawwijuka wa akrimuka. Dia kata kemudian Ma'qal panggil balik adik ipar Lukang tadi ni. Dia panggil balik Syekh Lukang ni mai dan berkata ia kepadanya, tak panggil Lukang lah. Dia panggil pula kali kedua ni, dia tak panggil Lukang lah, dia panggil mai. Terus dia kata apa? Dia kata uzawwijuka, aku kahwinkan engkau dengan dia. Tu saja tuan-tuan yang kata akad nikah ni, banyak tu aja. Kita yang duk bagi orang takut ni, kita. Ada kawan ni dengan duk pekamai sampin saja pun sekerat hari. Yang perempuan ni sampai tak semayang tuan-tuan ni, duk make up ni apa semua tu. Tak apalah, satu waktu minta ampun kat Tuhan, tak semayang. Mai pula naib kadi memang satu buah gempang dia duk tunggu nak bagi. Mula cakap pun sambil tak tengok muka anak terona ni. Fatihah boleh baca ni? Nak tanya Fatihah saja pun buat cengeng. Fatihah boleh baca tak? Boleh nak jawab, boleh lah. Kan? Cuba baca surah Al-Ikhlas. Boleh, sebelum tu boleh, tapi kerana takut tu surah Al-Ikhlas tak apa. Muka nak terona pun hilang seri. Tak apa. Kata bunyi suara macam guru. Al-Ikhlas pun tak apa. Tak apa. Itu apa yang apa? Qul huwallahu boleh. Punca ni jadi macam ni pasal apa? Punca ni pasal duk buat bagi takut. Sama macam saya doa abang kat tuan-tuan banyak kali dah. Pi haji, pi umrah ni bukan susah kan. Dalam kuliah di masjid ni kita ada ulang abang, tak susah pun. Tapi dengan kursus 20 minggu berturut-turut ni nampak susah. Baguslah bagi sampai 20 minggu tu bagus, tapi di hujung 20 minggu tu tak nampak apa lagi. Tak apa ni nak pergi ke mana ni, aku mampu dah minggu depan nak pergi ni, aku bercuti, aku tak nampak apa ni. Asyik baiklah tabung haji pergi buat kursus perdana, garapkan balik hak 20 minggu tu, buat dalam bentuk praktikal, tunjuk. Bila habis kursus perdana tu baru tak susah mana pun dia kata. 20 minggu dia kena ragging. Tak ada pasal piduk hafal ni, dam ada berapa jenis, tertib, takhir, takwa, duduk hafal. Yang tu bukan ada kena mengena pun dengan ibadat haji ni. Kalau hampir sangkut buat silap apa, esok ni pitanya lah dekat meja apa guru agama pembimbing tu, dia settle senapas gitu aja. Tapi dalam kursus punya duk abang ni, marah puak kursus haji kat saya kan. Tak, bukan, saya bercakap tentang approach, pendekatan pendidikan kita. Kita nak didik orang, bagi orang rasa selesa nak pergi buat ibadat, bukan kita nak takut-takutkan orang. Nampak? Sama kes ni dengan nak bagi kahwin ni, punya duk bagi dia ni seram sejuk, naik takut, naik apa. Dah lah tadi nak keluar rumah mai, nikah lah, adik, abang, semua duk kata dia, jangan bagi malu kami jangan duk buat lagu, kena ulang 2-3 kali, jangan duk buat pasal lagu tu pun dah duk kena dah sebelum mai jam. Dan selama ni dia dengan kaki layak buruk apa, tuan-tuan meh-meh tuan tu dari muka duk main kecoh apa, kena Al-Ikhlas pun tak ingat. Tuan-tuan tengok macam mana ni yang kata Ma'qal, yang tadi panggil Lukang tadi ni, yang garang tadi ni, bila main macam turun ayat Quran kata hang salah, hang duk pi tahan dari ipang hang daripada nak kahwin balik dengan adik hang ni, salah ni, Tuhan dah tegur hang ni dalam Quran apa semua. Dia dengar dia kata apa? Sam'an wa ta'atan. Aku dengar dah aku taat. Aku nak settle benda ni. Pergi panggil balik Syekh ni mai. Bila mai dia kata apa? Uzawwijuk, aku kahwinkan hang. Sah kan? Kawan saya pergi menikah di satu negeri. Tok Naib kat nikah ni kata kat dia, bila aku tangkap engkau terima. Pergi dia kata bila aku tangkap engkau terima. Dia orang sini, jadi sini punya cara lain. Dia pergi menikah dengan orang tempat lain, dia ada cara depa.
Tok Naib dia pun ada cara dia. Dia bila aku tangkap kau terima, dia kata tangkap apa pula mobil. Rupanya maksud Naib Qadi ni, bila aku tangkap maksudnya dia goyang tu. Engkau terima. Hang terus kata aku terima nikahnya kan. Pi kata bila aku tangkap engkau terima. Jadi bila dia aku nikahkan engkau dengan apa-apa yang dia ni duk tunggu ni, bila dia nak tangkap aku dia pun nak terima. Communication breakdown. Dia panggil communication breakdown. Dia pamit cerita aku kata, "Allah ustaz, betul lah apalah pergi jadi macam ni." Nampak tuan? Sebenarnya simple saja. Akad nikah ni very simple. Dia kata aku nikahkan kau dengan adik aku. Dia tunjuk, dia point finger aja kat adik dia, sah. Tak payah sebut nama. Tak payah sebut nama. Sebut nama, zaman lah tuan-tuan, anak ada 3 patah nama. 3 patah. Nak sebut tu pula, nama tu pula dia main dengan duk praktis di rumah ni nak sebut nama bakal isteri saja ni pun. Disebut tersilap sebutan macam mana. Golek pula soalan. Ba, aku nikahkan kau dengan adik aku. Dia tunjuk adik dia. Dia ni pun kata qabiltu nikah, aku terima nikahnya. Sah dah. Tanya saksi ada dah, sah dah. Siapa kata tak sah bagi sekali. Lagu tu pun tak sah lagi ke kata? Sah. Okey. Jadi maksudnya apa? Yang kita nak beritahu ni permudahkan. Islam ini agama yang mudah, jangan dipersusahkan. Begitu. Baik. Dia kata aku kahwinkan engkau dengan saudara perempuan aku dan aku muliakan engkau. Dia kata banyak tu ya, dan depa ni pun dia kata aku terima, ada saksi, ada apa? Sah nikah dia. Kembalilah adik Yasar, Ma'qal bin Yasar kepada rumah tangga dia yang sebelum ni. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Sesungguhnya diriwayatkan dia daripada ketiadaan satu wajah. Ada banyak riwayat tentang hadis yang sama ni. Masalah dia kata nikah dengan ketiadaan berwali, adakah harus? Boleh tak boleh? Satu orang perempuan, especially janda, boleh tak boleh dia pergi nikahkan diri dia dengan mana-mana laki-laki? Boleh tak boleh? Dalam mazhab Hanafi boleh. Janda maksudnya dia dah kahwin, dia bercerai, dia nak kahwin balik, dia boleh pi dekat satu laki-laki yang dia berkenan, ada saksi, ada apa, dia kata uzawiju nafsi, aku nikahkan diri aku dengan hang. Sah dalam mazhab Hanafi. Mazhab kita, mazhab Syafi'i tak boleh. Perempuan tidak boleh nikahkan diri dia dengan orang. Ini cerita dia. Baik, so kata dia, kata At-Tirmizi pada hadis tadi menunjukkan bahawasanya tidak harus nikah dengan tiada wali. Imam Syafi'i pegang hadis ni. Hadis ni menunjuk kata kena ada wali. Itu sebab apabila laki-laki ni nak menikah balik dengan adik Ma'qal bin Yasar, dia kena pergi jumpa Ma'qal. Bila Ma'qal tak bagi, dia balik. Maksudnya apa? Wali itu mesti kena ada. Wali sudah menjadi rukun dalam satu-satu pernikahan. Imam Syafi'i pegang hadis ini sebagai dalil. Maka tidak harus nikah dengan tiada wali. Kalau nikah juga, nikah itu tiada sah. Itu mazhab Syafi'i. Kerana saudara Ma'qal bin Yasar yang nama Jamilah tadi itu janda, maka jikalau ada pekerjaan nikah di dalam tangan Jamilah, sudah tentulah ia menikahkan dirinya dengan bekas suami dia. Itu hujah Imam Syafi'i. Dan tidak berhajat dia kepada walinya, iaitu abang dia Ma'qal bin Yasar itu. Dan pula sesungguhnya mengadap Allah Subhanahu wa taala akan firman-Nya kepada wali, iaitu dalam firman-Nya tadi, fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna, dan janganlah kamu tahan wahai wali-wali nikah akan perempuan yang jadi wali bahawa nikah mereka itu dengan suami yang mentalakkan dia. Pasal itu Tuhan turun ayat kepada wali. Tuhan kata wali-wali nikah hampa jangan alang anak ataupun adik hampa daripada nak menikah balik dengan bekas suami dia. Allah turunkan ayat tu warning kepada wali, menunjuk kata wali itu kena ada untuk nak lepas satu-satu pernikahan. Itu dalil yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i. Maka firman Tuhan itu menunjukkan atas bahawasanya pekerjaan kahwin itu bagi wali-wali. Imam Syafi'i pegang yang itu.
Tetapi serta dengan redha perempuan itu kepada berkahwin. Dan Imam Syafi'i dia ambil lagi satu clause. Dia kata apa? Persetujuan perempuan juga diperlukan untuk nak memastikan kerukunan rumah tangga. Menikah paksa ni sebaik-baiknya dielakkan. Pasal apa? Bila kita force, keburukan nanti ada di depan. So, dia kata persetujuan perempuan, redha perempuan itu juga dikehendaki. Demikianlah mazhab kita, mazhab Syafi'i. Tiada sah akad nikah melainkan dengan wali. Dia nak cerita itu. Baik. Masalah menulis Al-Quran. Ini dia habis dah. Cerita bab wali, nikah apa semua habis. Dia mai cerita tentang Al-Quran. Tuan-tuan, Al-Quran ni very important. Sebelum kita baca ni, kita kena tahu dulu bahawa Al-Quran ini adalah sumber pahala yang cukup besar yang Allah bagi kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran ni. Dalam sebuah hadis riwayat Ibn Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanah bi 'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Atau kama qala, hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata siapa baca satu huruf saja daripada Quran, dia dapat satu hasanah, dia dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi 'ashri amsalha. Yang kata satu kebaikan tu sama dengan 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun. Nabi kata aku bukan kata alif lam mim itu satu huruf. No, Nabi kata. Tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Maknanya satu orang yang baca Quran, dia baca alif lam mim, 30 pahala dapat. Ya Allah, tuan-tuan, tu dia Tuhan bagi hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak baca Quran, rugi besar. Sahabat saya baru balik haji. Baru ni, season haji baru ni. Pergi tengok dia, ya Allah, muka bercahaya. Okey. Saya kata macam mana semua okey? Alhamdulillah. Adakah tang-tang mana jadi apa? Alhamdulillah, semua puas hati. Tak ada satu cerita tak elok. Alhamdulillah. Saya kata hotel di Mekah tang mana? Dia kata balik sana Bukit Ajiat. Saya kata itu 1 kilometer lebih. Dia kata ada lebih kurang. Lepas tu tak teruk berjalan. Alhamdulillah. Tuhan, bukan senang tuan-tuan. Alhamdulillah. Saya kata potong mai kok mana? Potong mai kok terowong apa keluar dekat Hotel Ajiat Makarim ke? Kok Lion Bukit pergi kok balik tu. Dia kata duk potong kok terowong tu. Jauh juga saya kata. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kau cerah. Saya kata duk isi masa semasa duk buat haji tu. Ini saya cerita kat ustaz aja dia dah. Saya dah khatam 5 kali Quran. Insya-Allah. Dia kata saya dah khatam 5 kali Quran. Masa dia nak abang 5 kali, muka merah. Kamu dia berasa macam mana, dia rasa dia istilap biar abang ke apa ke kan. Jadi saya abang ke ustaz, saya biar abang ke tuan-tuan semua. Benda baik kita kena ambil contoh. Kan? Benda baik. Di Madinah dia kata dan 2 kali khatam. Alhamdulillah. Cakap ya alhamdulillah, alhamdulillah. Dia kata masa duduk di Mekah, haji lah apa-apa semua pun di Arafah pun saya baca doa, saya doa, saya baca Quran, saya baca Quran. Alhamdulillah dah dapat 5 kali dah, dekat nak balik ni dapat 5 kali. Nampak tuan-tuan muka cerah, nampak bercahaya. Kan? Dia tuan-tuan ni kita duduk baca ni. Dia beritahu apa? Baca Quran ni satu huruf menyamai satu hasanah, satu kebaikan. Satu hasanah menyamai 10 pahala.
Anda boleh bayangkan dia baca 6,000 berapa ratus ayat ni 5 kali khatam, tuan-tuan. Allahu Akbar. Bukan sahaja dia bawa balik pahala haji, dia bawa balik ni benda-benda macam ni punya pahala yang dia buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahir bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu anha kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir. Mahir tu bahasa Arab. Al-mahiru bil Quran, orang yang expert baca Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, hari akhirat esok dia duduk sama dengan malaikat Allah yang mulia-mulia. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ni kita punya imam-imam kita masjid ni hufaz Al-Quran. Imam-imam yang hafaz Al-Quran ni, Masya Allah, tuan-tuan. Buat baik dengan mereka. Mana nak tahu esok satu nama kita dia panggil, syafaat dia bagi kat kita. Mereka ni bersama dengan malaikat yang mulia-mulia di hari akhirat esok. Wallazi yaqra al-Quran wa yatata'ta fihi, dan orang yang baca Quran wa yatata'ta ni apa? Terketak-ketak ke apa? Dia bunyi pun satu macam. Wa yatata'ta maksud dia apa? Tergagak-gagak. Orang yang baca Quran wa yatata'ta fihi, tapi dia baca tu tergagak-gagak. Allah yarham ayah saya dulu. Allah, dia duk belajar Quran dekat Ustaz Mat Lagu di Tasikgelugong, Pokok Tampang, seorang Ustaz Mat Lagu. Ayahanda kepada Syekh Zaini Haji Ahmad kita. Apa ni? Penaga apa ni? Titi Timwe kita ni. Ayah dia. Ayahanda kepada Syekh Zaini Haji Ahmad. Ayah dia qari. Dia represent Penang, pergi lawan di peringkat kebangsaan, menang dan masuk sampai antara bangsa. Bapa dia suara Masya Allah. Ayah saya pergi duduk mengaji kat dia, balik ni duduk menerah Quran lah. Dia baca ni, kalau dia sebut tak betul, dia tampang pipi dia sendiri. Dia kata, tuan, ya Allah, tu dia sendiri baca. Dia nak ambil dot tu duduk tak main macam dia mau ya. Macam dia belajar dekat Ustaz Mat Lagu ni, dia duduk balik, duduk nak buat tak jadi, dia tampang pipi dia, duduk tampang pipi dia. Saya kata, ni kalau dia panggil aku pergi baca depan dia, mau nak lebam pipi kiri kanan. Ni yang kata macam tu. Wa yatata'ta fihi, dan orang yang membaca Quran wa yatata'ta fihi, dan duduk tersangkut-sangkut, Nabi kata, lahu ajran, 2 pahala Tuhan bagi kat dia. Ni kira kok mana ni? Ulama hadis kata maksud dia apa? 1, pahala baca, tu tentu dapat. Yang kedua, pahala kesungguhan dia nak baca. Dia baca, dia tersangkut-sangkut. Kalau dia fed up, dia give up pun boleh. Tapi dia tidak pilih untuk give up. Dia pilih untuk nak baca juga. Kesungguhan itu, 1 lagi pahala ekstra Tuhan bagi. Masya Allah, tuan-tuan. Yang kata istimewa Quran ni. Dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'u az-zahrawaini, iqra'u az-zahrawaini, Al-Baqarah wa surah Ali Imran. فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة
wa la tastati'uha al-batalah atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa maksud dia tuan-tuan? Abi Umamah Al-Bahili, dia kata dia ada dengar Nabi SAW bersabda. Nabi kata iqra'ul Quran. Nabi kata bacalah Al-Quran. Tuan-tuan, nada Nabi ini pujuk kita. Iqra'ul Quran. Nabi kata bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Kerana orang yang hari-hari baca Quran, bukan orang hafal Quran, orang macam kita yang hari-hari baca Quran, every morning lepas subuh, kita jadikan itu sebagai ritual family kita. Kita habis sembahyang subuh ya, doa, pak kata ambil Quran letak, semua kita, isteri kita, anak kita semua every morning without fail ambil Quran letak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca. Every morning without fail. Kita commit diri kita. Kita wajibkan diri kita. Tiap-tiap pagi. Tidak akan berlalu satu hari melainkan selepas subuh kita satu keluarga baca Quran. Nabi kata apa? Nabi kata iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Quran. Pasal apa? Hari akhirat esok Quran yang kita duk baca tu nanti mai dekat kita yang duk baca di atas dunia ni. Syafi'an li ashabih. Keadaan dia menjadi pemberi syafaat, pertolongan kepada orang yang duk baca dia. Hadis ni bukan untuk orang hafal Quran, untuk kita orang biasa yang hari-hari baca Quran. Di hari akhirat esok, di padang mahsyar esok, dalam keadaan kita ni helpless, tak ada siapa boleh tolong kita melainkan Allah Subhanahu wa taala dan melainkan Quran yang kita duk baca. Siapa kata? Nabi kata Quran ni nanti mai, dia nanti jadi syafi'an, dia nanti jadi hal keadaan Quran pada hari itu pemberi syafaat. Syafaat ni maksud apa? Pertolongan. Dia mai tolong kita di ketika kita helpless, di ketika kita rasa tak ada siapa boleh tolong. Quran yang kita duk baca hari-hari ni, dia mai tolong kita. Kemudian Nabi kata iqra'u az-zahrawaini. Nabi kata bacalah dua surah yang merlap. Zahrawaini maksudnya yang bercahaya, yang merlap. Nabi kata bacalah dua surah yang merlap, yang cantik, yang indah, yang bergemerlapan ini. Apa dia? Al-Baqarah wa surah Ali Imran. Nabi kata dalam banyak-banyak Quran ini, biang Al-Baqarah dengan Ali Imran ini kita selalu baca. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatani. Nabi kata pasal apa? Pasal Al-Baqarah dengan Ali Imran ini, sewaktu kita doa ada di hari akhirat, kita doa ada di padang mahsyar. Untuk ingat balik hadis Nabi kata apa? Yang kata padang mahsyar ini yauma la zilla illa zilluh, hari yang tidak ada teduh melainkan teduhan Allah saja yang ada. Hari itu semua orang kena panas. Siapa yang dapat teduh ni adalah yang orang yang dipilih Allah untuk dapat teduh. Dalam keadaan duk kena panas tu, Nabi SAW kata siapa yang duk rajin baca Al-Baqarah dengan Ali Imran, Al-Baqarah dengan Ali Imran ini ta'tiyani yaumal qiyamah, akan mai dekat kita pada hari kiamat esok, ka'annahuma ghamamatani, dia mai macam awan mendung, mai naungi kita daripada panas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Au ka'annahuma ghayayatani, ataupun dia mai dalam bentuk dua naungan, naungan Al-Baqarah dengan naungan
Ali Imran, nanti mai bagi teduh kat kita di sana esok ni. Au ka'annahuma firqani min tayr. Nabi kata ataupun dua surah ni akan mai pada kita di padang mahsyar esok ni macam dua kawan burung. Macam dua kawan burung. Burung dia terbang sekawan burung orang panggil. Dia mai tu sampai gelap. Jadi teduh kita ni. Mai dua kawan burung. Satu Al-Baqarah, satu Ali Imran. Dia mai dua kawan burung. Macam ada dua kawan burung duk bagi teduh kita di bawah ni. Bahkan Nabi kata sawafa tuhajjani an ashabihima. Bahkan mai ni burung-burung ni menjadi hujah pula, mempertahankan kita pada hari itu di padang mahsyar esok ni. Iqra'u surat Al-Baqarah. Lagi sekali Nabi kata bacalah surah Al-Baqarah. Tuan, itu sebab bila kita beli rumah baru, bila kita masuk, bukan baca Yasin. Melayu ni dengan Yasin ni berpisah tiada. Malam Jumaat pun Yasin. Hadis kata malam Jumaat baca surah Al-Kahfi. Itu hadis kata. Melayu kata no, Yasin. Pasal Yasin ni berpisah tiada dengan orang Melayu ni. Anak nak PT3 pun Yasin. Kira kita minat dengan Yasin. Tak salah. Tapi hadis abang lain. Hadis kata malam Jumaat jangan lupa suratul Kahfi. Itu sunnah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Masuk rumah baru, baca Al-Baqarah. Kita beli rumah baru, pergi panggil orang masjid, panggil orang surau, penderah Yasin juga. Okey, baik, cuba kita baca pasal apa Nabi duk emphasize benda ni sampai 2 kali. Duk habang Al-Baqarah dengan Ali Imran ni, duk habang pula iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah surah Al-Baqarah fa inna akhdhaha barakah. Nabi kata siapa yang menjadikan Al-Baqarah itu bacaan dia dapat barakah. Kita beli rumah, kita masuklah rumah tu, make sure bukan orang masjid, bukan orang surau, kita anak beranak baca dalam rumah kita surah Al-Baqarah. Pasal apa? Pasal kita nak keberkatan mai dalam rumah kita. Siapa kata ni? Nabi SAW kata di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Okey? Wa tarkaha hasrah. Nabi kata siapa yang meninggalkan daripada baca surah Al-Baqarah dalam rumah dia, maka jadilah satu sesalan kepada dia di akhirat nanti. Menyesal. Nabi kata hasrah, menyesal. Wala tastati'uha al-batalah. Ya ni. Dan Nabi kata kalau sekiranya kita baca surah Al-Baqarah, tidak akan dapat dikalahi kita. Kita tidak akan dapat dikalahkan oleh ahli-ahli sihir. Kalau ada orang nak buat khianat dekat kita, nak black magic kita, nak sihir kita, Al-Baqarah ini menjadi protection kita. Siapa kata? Nabi SAW kata di dalam hadis dia. Tuan, ambil pegang benda ni, start pagi esok Al-Baqarah penaik dalam rumah kita. Pasal apa? Pasal kita percaya apa yang dikata oleh Nabi SAW. Itu cerita Quran. Baru kita baca. Menulis Quran kita baca bulan depan. Betul. Kita dah bagi intro dia. Jadi Quran ni tuan-tuan bukan benda main-main. InsyaAllah bulan depan saya duduk tengok apa jam ni lambat kan? Baru 9.5 minit. Terlupa kata maghrib 7.11 minit. Lupa. Kita duduk biasa lari sampai 9.30. Start maghrib 7.30 ke 7.11 ke, kita nak habis 9.30. Jadi tuan-tuan duduk maki saya. Apa? Ya, dekat tangan kepala dia sengit sikit. Tak apa, dia tak tahu mari awal lah ni lah. Jadi saya minta maaf kat tuan-tuan. Tak berhenti tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung cerita pasal menulis Al-Quran. Kita nanti tengok sikit sejarah dia esok ni. Quran awal-awal dulu tak ada titik. Tak ada titik. Tidak ada beza dia antara ba dengan ta dengan sa, tak ada beza. Dia main satu pau tu ya. Habis ni nak baca apa ni? Nak baca ba ke, nak baca ta ke, nak baca sa ke, nak baca apa ni?
Tak tahu. Tapi orang Arab zaman Nabi main macam tu, dia tahu wajah. Masalahnya Islam ni dia main sampai ke Kubang Menorong. Jadi orang Kubang Menorong kalau tulis bismillah, ba tak ada titik, apa semua tak ada titik, tak tahu wajah. Tak tahu wajah. Masalah. Maka barulah main cerita letak titik. Siapa yang letak titik kepada huruf-huruf ni, insya-Allah bulan depan kita nanti tengok. Dan dia yang kerja hidup bubuh titik, nak membezakan ba dengan ta dengan sa ni, nak membezakan ha dengan jim dengan kha. Ha, jim, kha sama, titik saja. Ha tak ada titik, jim titik duduk tengah, kha titik duduk di atas. Masa zaman Quran turun kepada Nabi, sahabat-sahabat duk tulis ni, Quran yang turun ni tak ada titik. Tapi orang Arab tahu baca. Bila mai kat kita ni yang bukan tok Arab, yang tok Melayu ni, kita tak tahu baca. Jadi kena ada satu usaha untuk nak tunjuk beza tu. Ha tak payah bubuh titik, jim kita bubuh satu titik tengah, kha kita bubuh titik atas. Siapa tu yang pi bubuh titik-titik tu, dan siapa yang mengarahkan supaya dia ni bubuh titik? Kita nanti jumpa esok ni. Dan kita nanti tengok pula, hui, dia ni bukan jahat ke? Itu tahu kan? Kan dia satu cerita menarik tentang sejarah Al-Quran ini, satu cerita yang menarik, insya-Allah. Panjang umur, ada kesempatan masa kita baca pada bulan depan, insya-Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa allazina amanu wa 'amilus salihati. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم، ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.